Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadil, Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini bagi memimpin bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran. Yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan tim Gemanur Iman yang telah menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan dan telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gemanur Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada pagi yang penuh barakah ini. Moga pagi yang membuka rezeki, pagi yang memudahkan segala urusan, pagi yang penuh kesabaran dan kekuatan, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Dengan segala bangganya dipersilakan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu, insya-Allah. Seperti biasa, kita terus doakan kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, beri syifa yang sempurna kepada yang diuji. Syafakallah syifaan ajilan. Untuk nama-nama senarai yang kita dah sediakan malam ini, itu Wan Aisyah Anda, Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syir Katmin, Syamsir Azlan Ahmad, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dania Muhammad Aziz, Rosnani Muhammad, Zainal Abidin Mat Sabuddin, Nur Ashikil Aziz, Alayas Aziz, Latifah Hussein, Syarifah Faidah binti Syed Ahmad, Zahra Hussein, Muhammad Faiz Mohsin, Roslinda Muhammad Yusof, Muhammad Saiful Karim Muhammad Yusof, Rosilawati Syarif, Rolinda Abdul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasrina Abu Nasir, Kadbari Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najaha Abdul Rahman, Jarul Haiza Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan bin Masaman, Fazila Muhammad, Hanisa binti Hashim, Muhammad Ilham Danish bin Muhammad, Nur Asilah Muhammad Yusof, Samir Husaini Muhammad Yusof, Salwani Husaini Muhammad Yusof, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusof bin Haji Omar, Zahra binti Muhammad sekeluarga, Amran bin Samsudin, Munawarah binti Abdul Sabi, Sa'ad bin Harun, Datin Sharifah binti Zain, Azizah binti Lebaiman, Rupiah binti Kurdi, Siti Rahma Jaafar, Farhida Faryati Abdul Ghaffar, Tengku Rozila binti Azman, Zarina Sultan, Kasim Abdul Rahman, Ibtisam Abdul Rahim, Emilia Nur Rasya, Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah binti Mokhtar, Rafi'ah binti Yahya, Nizat Adil Nasruddin, Rebecca Teresa Widro, Wan Nabihah binti Wan Amullah, Hamudah binti Hasan, M. Nazim bin Yusuf, Mas Kartina binti Seman,
Muhammad Zarif Idlan bin Abu Nasir Mahani Arsyad, dan kepada semua senarai sebanyak 225 nama yang disenaraikan di Google Meet Gemar Iman. Dan pagi ini juga kita turut mendoakan kepada pengurusi kita Puan Hajah Rosniati Mansur yang juga kurang sihat, dan juga jemaah kita Puan Hajah Hasnas, dan kepada jemaah juga yang hadir pada hari ini sekiranya diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna dengan berkat kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Dan seperti kita juga ingin mengucapkan sanah helwah selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada jemaah-jemaah yang menyambut kepada hari ini. Mudah-mudahan Allah beroleh keberkatan usia yang sentiasa dan rahmat dan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk menyempurnakan kuliah kita dengan memimpin bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا شفاء اللهم ارزقنا شفاء اللهم ارزقنا الشفاء. Ya Allah, kurniakan kami penawar dan kesembuhan, kurniakan kepada kami penawar dan kesembuhan min kulli da, dari setiap jenis penyakit. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Dan nampak gayanya pada pagi ni, di awal tadi saya nampak dia punya ceria dia macam di sebelah kanan dia ada daging korban lebih semalam. Wallahu alam. Ada rendang Ustaz. Rendang. Itu nampak tu. Daging korban Ustaz. Ambil daging korban. Alhamdulillah. Syukur. Mudah-mudahan tahun depan setiap seorang yang berada dalam platform Gema Nur Iman, dia dapat melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah setiap seorang. Mana seorang tak nampak pun. Tak nampak korban. Tak nampak gambar Ustaz dalam ni. Oh ya. Mungkin tak ada. Oh tak. Yang lain nampak tak? Mungkin dia ada kena klik sikit. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Baik. Bergaya. Alhamdulillah. Oh, bergaya Allahu akbar. Cuma nama-nama nama jemaah je ni, Ustaz tak ada ni. Okey, mungkin ada beberapa button kat bawah tu yang perlu diklik untuk dia naik gambar tu mungkin. Cubalah tengok pelan-pelan. Ubah. Boleh ubah. Tekan pada yang bilangan tu. Sebab kadang setiap handphone dia ada berbeza sedikit. Setiap laptop pun kadang dia ada berbeza sikit. Saya tak pandai sangat lah. Saya kalau ubah-ubah tekan-tekan, tertekan yang warna merah tu. Button yang gambar telefon. Kalau main tekan. Sadar-sadar terus senyap terus. Terus. Kalau sekarang saya tak perasan, kita klik. Terklik keluar terus. Cubalah. Mungkin ada. Ustaz merajuk tu kalau klik yang merah tu. Ustaz merajuk tu. Kadang-kadang tak perasan. Macam kita juga. Kadang-kadang handphone tu kecil kan. Sebenarnya bukan handphone tu kecil. Jari yang semakin membesar. Jangan salahkan handphone dulu. Dia kata tak boleh lah. Dia punya keypad dia kecil sangat lah nak tekannya. Contoh. Rupanya kita siasat. Bukan salah keypad handphone. Dan tak ada salah siapa-siapa pun. Cuma, iyalah kadang-kadang mata tak berapa nampak. Kadang-kadang jari tak berapa kecil. Jarinya tak besar, cuma tak berapa kecil. Jadi tak apalah. Cuba saja, insya-Allah. Adalah tu jalan dia tu. Baik. Terima kasih yang beritahu. Dia beritahu tak nampak tadi gambar, jadi kita maklum. Ada sebahagian dia tak perasan. Jadi Alhamdulillah,
pada pagi ni kita dah melepasi hari tasyrik. Alhamdulillah. Apa makna hari tasyrik? Kalau tarwiyah, hari menampakkan atau hari beri minum. Kalau hari Arafah, hari tahu, hari faham, hari kenal. Nabi Ibrahim dah tahu apa yang diperintahkan, macam mana nak laksanakan ibadah haji dan korban. Kalau hari nahar ataupun hari adha, adha maknanya korban, nahar maknanya sembelih. Nahar maknanya sembelih. Ada viral baru-baru ni katanya wallahu alam, kesahihan berita tak dapat dipastikan. Ada orang sembelih lembu, korban. Lembu dah mati dah. Lembu dah mati, dia sembelih lagi. Lepas tu sebenarnya lembu tu bangkai. Kalau dia tak jujur, bahaya tu, berdosa tu. Berdosa kerana telah mengagihkan bukan daging ibadah korban, daging bangkai lembu. Dia cerutnya leher lembu tu kuat-kuat, tinggi-tinggi. Tiba-tiba terjerut leher dia. Lembu tu pun dah terkeluar lidah. Mungkin ada yang dah tengok dia punya video. Tapi kesahihan tak pasti. Kesahihan tak pasti. Sebab video ni boleh edit. Boleh edit suara, boleh edit gambar, boleh edit macam-macam lah teknologi sekarang ni. Cuma saya beritahu saja tu secara umum lah. Kalau terlibat dengan penyembelihan, kena orang yang menguruskan lembu ni mesti orang yang ambil maklum tentang hukum hakam, kejujuran dan kemahiran. Kalau dia tahu hukum hakam tapi tak mahir, susah juga. Kalau dia mahir tak tahu hukum hakam, susah juga. Kalau mahir urus lembu, tahu hukum hakam tapi tak jujur pula. Dia tahu benda tu tak sah, dia tahu. Dan dia mahir tapi kemudian ada kesilapan. Mati lembu tu, terjerut leher. Tapi dia tak jujur, tak amanah. Dia terus baca nama-nama pengkorban, lalu dia pun sembelih saja asal potong leher. Padahal darah dah tak ada mengalir lagi dah. Haiwan bukan kata gerak-gerak, haiwan dah senyap dah. Itu maknanya ada tiga-tiga lah. Mesti mahir, mesti ada ilmu, pada masa yang sama ada kejujuran lah. Kemahiran tu biasanya berdasarkan pengalaman sikit. Ilmu berdasarkan kepada dia menuntut, mengaji, belajar. Kemahiran, ilmu, amanah. Amanah tu satu sifat, sikap yang terlatih dalam tempoh yang panjang dan bertahan dengan kekuatan jati diri dan peribadi itulah. Jadi mudah-mudahan yang lain dia kena tanggungjawab lah sebab bila dah viral tu perlu disiasat dan sebagainya. Pagi ni Alhamdulillah. Habis tasyrik maknanya apa? Daripada perkataan syarraqa. Syarraqa yusyarriku tasyrik. Maknanya jemur, pengeringan. Kasih kering. Hari 3 hari ni jemur daging-daging tu. Kasih kering. Kenapa kasih kering? Mengelakkan busuk, rosak dan mengelakkan pembaziran. Mengelakkan busuk, mengelakkan pembaziran. Pada masa yang sama juga, pada hari-hari tasyrik tu diharamkan puasa. Semua orang disuruh berhari raya, makan, agar daging yang banyak-banyak dah dikorbankan tu diberi kepada fakir miskin dan sebagainya. Diselesaikan, dimakan, maknanya dinikmati, nikmat barakah daging korban tu. Dan jangan sampai membazir. Cuma oleh kerana kita ni sudah ada cara, sistem, alat ataupun kita sebut kemampuan untuk menyimpan daging dalam keadaan dia insya-Allah tidak busuk dan rosak begitu sahaja, kecuali ada sebab lain, dan tidak terbazir begitu sahaja, melainkan ada sebab-sebab tertentu, maka hilanglah kemakruhan menyimpan daging itu lebih daripada 3 hari. Jadi nak simpan, cuma makanlah. Janganlah mentang-mentang lah tak salah simpan daging korban, dia simpan sampai bulan Jun 2024. Dia jumpa balik dia jumpa balik masa nak masukkan daging korban tahun depan. Nak masukkan kat peti, dia baru dia pun tengok kat situ, dia tengok dalam dia tengok kita. Dia ingat lembu tu tengok dia. Dia ingat lembu tu apa? Tengok dia. Lagu siapa tu dia tengok kita. Dia
Jeling. Apalah lagu dah lama. Tak ingat saya siapa yang nyanyi. Manja. Oh ya. Yeah. Wah, dulu lah zaman-zaman. Baik, hari ini kita sama-sama ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Kita bacakan surah Yasin. Kita munajat mohon kepada Allah agar orang yang diuji dengan cabaran, ujian berat tentang kesihatan ini semoga dikurniakan sihat. Terutama buat pengerusi Hajah Rusniyati dan yang lain-lain juga. Mudah-mudahan Allah berikan afiat, diberikan sihat, diberikan sembuh. Tak mudah kita memang syukur sangat Allah berikan peluang kesihatan, bukan mudah. Bagi orang yang, yelah saya tengok pakcik saya dalam keadaan yang tak berapa sihat, bila korban nak ajak bergerak ke sana kemari pun dah tak ada daya, kekuatan. Padahal masa kecil dialah yang banyak menghiburkan anak saudara dan sebagainya. Jadi kita ada rasa sedih juga. Jadi saya pun dalam hati selalu meniatkan mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin yang kita bacakan pada pagi ini, Allah berikan sembuhanlah kepada semua. Termasuk terutama yang ada dalam Gema Nur Iman ni. Yang saban hari, saban minggu, saban bulan, beri sokongan, sebenarnya kalau kita nak hidupkan suasana Gema Nur Iman ni memang amat memerlukan kepada kerjasama. Bukan kerjasama saja. Toleransi, kesabaran. Sebab kita semua bukan sehari-hari jumpa. Pada masa yang sama kita pun taklah begitu mengenal setiap orang yang ada dekat sini secara peribadi dan dekat. Kenal tahu. Tapi taklah begitu rapat, taklah begitu tahu sangat. Kadang-kadang cara bahasa kita tak sama dengan cara bahasa dia. Kadang-kadang cara dia cakap kita dengar macam belagak sangat. Tapi sebenarnya tak adalah belagak. Cuma kita tak biasa. Ataupun kita tengok satu orang cara cakap macam merendah diri sangat, macam menghina-hina dirikan sangat. Tapi bagi sebahagian orang itu mungkin taklah begitu sangat. Jadi benda-benda macam itulah, benda-benda nampak macam remeh. Tapi bila kita belajar berinteraksi, komunikasi, bertoleransi, ada lebih kurang, ada gini. Jadi kita pun faham, mungkin ni suasana berbeza sikit. Dan dia belajar, memang kita diciptakan begitu. Qabaila lita'arafu. Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu diciptakan bersuku kaum berbagai-bagai latar belakang supaya kamu saling berkenalan. Jadi marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Kita baca, mudah-mudahan Allah terima hajat dan doa kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Makan lu pagi ni, saya ikut gitu. Tapi kita orang makan yang ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah segala amalan kebaikan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, perbaikilah segala kesilapan-kesilapan kami, maafkanlah segala dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan berkah Hari Raya Idul Adha, dengan berkah ibadah korban, dengan berkah kemuliaan hari-hari tasyrik yang Engkau janjikan keberkatan, kami mohon agar kami, hidup kami, umur kami, kesempatan kami, masa kami sentiasa mendapat keberkatan darimu ya Allah. Kami juga mohon ya Allah, buat orang-orang yang kami sayangi, yang sedang berada di tanah suci, kurniakanlah mereka ya Allah haji yang mabrur, hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, usaha yang akan dibalas baik olehmu ya Allah, wa dhanban maghfura. Mudah-mudahan dosa mereka adalah dosa-dosa yang diampunkan, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan mereka mendapat perniagaan yang tidak akan kerugian selama-lamanya. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram. Ya Allah, kurniakan juga kepada setiap seorang yang mengikuti siaran langsung pada pagi ini di Gema Nur Iman, agar tahun-tahun ke hadapan dapat menunaikan fardu haji di Baitullahil Haram fi sihhatin, dalam keadaan yang sehat, wa afiyatin wa lutfin wa bulughil maram, dalam keadaan sehat, afiat, sempurna dan dapat menunaikan kehendak dan kemahuan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, sebahagian daripada kami dalam keadaan yang tidak sihat, sama ada yang berada di rumah atau di perjalanan, ataupun yang pada pagi ini akan menguruskan urusan kesihatan ke klinik ataupun ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kami mohon permudahkanlah urusan mereka ya Allah, kurniakanlah keafiatan dan kesembuhan. Seandainya pesakit itu sedang menerima sakitnya, yang mana ia di sisimu dikekalkan sampai ke akhir hayat, jadikanlah beliau orang yang sabar, orang yang redha, orang yang tawakal, orang yang tabah, orang yang hatinya berdamai dengan setiap satu takdir yang Engkau takdirkan ke atasnya. Jadikanlah segala penyakit yang masih berbaki pada dirinya sebagai kafarah penghapus dosa. Jadikanlah penyakit yang ada pada dirinya sebagai senjata untuk menguatkan takwa dan imannya. Namun kami sebagai hamba-Mu ya Allah, kami mengharapkan mendapatkan kesihatan, keafiatan, supaya kami dapat memanfaatkan sihat itu untuk ketaatan dan amal soleh. Kami terhalang ya Allah. Kami terhalang ya Allah, kami terhalang ya Allah. Engkaulah yang mencipta halangan itu. Engkaulah yang berkuasa menghindarkannya dari kami. Engkaulah yang mencipta kesakitan itu. Hanya Engkau yang berkuasa menghilangkannya dari kami. Engkaulah yang menciptakan kesihatan dan Engkaulah yang berkuasa untuk meminjamkan semula ia kepada kami. Kami mohon ya Allah diberikan sihat dan afiat yang bermanfaat. Jauhkanlah kami daripada sihat dan afiat yang sia-sia, yang merugikan, yang merosakkan, yang melalaikan, yang melekakan dan yang mengalpakan kami daripada mengingati-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami semua kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban di tahun-tahun yang mendatang. Mudah-mudahan dengan kefahaman yang kami perolehi, dengan rezeki yang kami dikurniakan, kami mempunyai semangat dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban pada setiap tahun di tahun-tahun yang mendatang sehingga ke akhir hayat kami. Sebagai tanda kami belajar untuk mengorbankan sebahagian daripada kurniaan-Mu kepada kami, agar kami menjadi orang yang lebih baik dan lebih urusan hati kami lebih bersih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang yang menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tak ampunkan kami, sekiranya Engkau tak kasihan kepada kami, nescaya pastilah kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا وتقبل يا كريم. الحمد لله.
Good morning. Good Morning. Morning, Ustaz. Pula morning. Bila Ustaz morning handsome ramai berbaju pula. biru. Alhamdulillah. Bila morning tu lain pula. Saya. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Salam ceria. Alhamdulillah. Salam ceria. Salam muhibbah. Siapa yang baru saja masuk, silakanlah duduk. Adalah kopi-kopi ringan. Kalau puasa, tahan diri. Kalau tak puasa, teguklah apa yang ada. Tapi nampak gaya. Ustaz pergi Jabal Rahmah tak jemput kita pun. Jabar Rahmah belakang tu. Itulah impian saya, mudah-mudahan tahun depan dapat pergi haji dan dapat menguruskan kedua orang tua saya untuk pergi haji. Baru InsyaAllah. nak rayuan lagi. Allah, kita sama-sama pergi Ustaz. InsyaAllah. Kalau Tangan kami sama, Ustaz. Allahu Akbar. Kalau ada rezeki tahun depan, beberapa mungkinlah, tak semua di kalangan kita serentak pergi. Jadi kalau ada rezeki dapat pergi Masya Allah, boleh buat live dari Tanah Suci Mekah. Jadi Ya masa betul tengah. Ustaz. Macam Ustaz, Masalah. Ustaz Naim buat. saya tak sempat ambil buku. Saya ni dapat hari tasyrik, hari tarwiyah, hari adha dengan hari Arafah tu semua. Ulangkan maksud dia balik Ustaz. Oh ya, Tarwiyah tadi. Hari Tarwiyah, dia punya makna simple dia, beri minum. Beri minum. Okey. Hari Arafah maknanya tahu, kenal. Dapat. Tahu, kenal, faham. Bolehlah, ada maksud tu. Lepas tu Yaumul Adha ataupun Idul Adha ataupun Yaumun Nahar maknanya hari korban, hari sembelihan. Nahar maknanya sembelihan. Adha maknanya korban. Sembelihan atau Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Kemudian hari tasyrik pengeringan ataupun jemur untuk kering. Okey, itu dapat. Yang tu Oh, sempat. terbaik. Masya Allah. Bagus. Mudah-mudahan. Tak dia pula tadi. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi cerita kita pada pagi ni ialah kita nak tengok sikit salah satu daripada nikmat kurniaan Allah untuk kita. Siapa yang ada mushaf Quran tu boleh buka muka surat 274. 274. Surah apa tu? Tengok sikit. Mushaf biasalah, susunan mushaf biasa. 274. Ayatnya 68. Ada surah An-Nahl, ada? Ya, An-Nahl. Cantik. Maknanya jumpalah tu. Kalau surah An-Nahl kalau siapa kata surah Al-Ikhlas Ustaz. Wah, itu memang betul-betul ikhlas tu. Memang betul-betul ikhlas tu. Tapi bukanlah surah Ikhlas. Surah Ikhlas tu yang belakang-belakang dah 604 tu. Surah An-Nahl. Betul. Cantik. Kita tengok pada ayat betul. Tepat. Kita lihat pada 66 ayat 66. Bermula daripada ayat 66. Nak cerita nikmat Allah. Saya share sekejap. Cerita tentang nikmat Allah yang perlu kita kenang, kita syukur, kita lihat. Ayat 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin." Apa maksud dia ni? Dan sesungguhnya wa inna lakum untuk kamu fil an'am pada urusan binatang-binatang ternakan tu untuk kamu. Jadi tengok pada binatang ternakan tu, untuk kamu ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Apa dia? La'ibrah. Pernah dengar perkataan ibrah? Ibrah tu maknanya apa yang kita faham? Bahasa Arab tu. Pengajaran. Pengajaran. Ada pengajaran, ada penghayatan, ada pemahaman, ada yang kita sebut sebagai sesuatu yang boleh dijadikan iktibar.
Jadi bukan untuk makan saja. Kalau binatang ternakan ni, nikmat dia. Contohnya macam hari tu, kita melaksanakan ibadah korban kan. Ibadah korban. Orang mungkin cakap lah, kita korban bukan sebab nak daging. Jadi saya tak nak minta daging. Jangan begitu. Jangan begitu. Mintalah daging. Sebab awak pengkorban. Hak awak satu bahagian memang 1/7. Mintalah. Ambil lah. Janganlah tak ambil terus. Tapi kalau memang betul-betul nak beri semua, boleh saja. Tapi kalau dah ada depan mata, ambillah sikit. Korban. Tapi dia ada kata, kalau kita buat korban ni, daging kita tak boleh minta-minta. Bukan tak boleh minta. Sebenarnya, memang daging tu kalau korban peribadi, hak pengkorban. Memang pengkorban boleh saja ambil semua. Tapi nanti dia agihkanlah macam mana dia nak agihkan. Kepada fakir miskin, satu bahagian sikit. Ataupun 1/3 ataupun apa. Yang penting dia korban, dia punyalah. Kalau kambing tu, kalau kata saya korban kambing, saya punyalah. Cuma pembahagian dia nanti, saya buatlah. Maksudnya gitu. Tapi yang lebih besar daripada tu adalah ibrah, pengajaran. Baik, contoh. Kita nak tengok apa pengajaran besar sembelihan binatang korban, an'am, binatang ternakan yang disembelih dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Kalau kita, ni hikmah, secara hikmah, kalau kita lihat sembelihan korban tu tujuan dia daging, tujuan dia nak makan, tujuan dia nak kepala, tujuan dia nak lidah, tujuan dia nak ekor, tujuan dia nak kaki, tujuan dia nak itu. Kalaulah itu tujuannya, nescaya perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah sembelih kambing lah. Maknanya nak makan kan? Kalau tujuan dia makan, kalaulah tujuan korban tu asalnya tujuan besar dia makan, maknanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih kambing. Sembelih kambing lah sebab nak makan. Ataupun sembelih lembu lah sebab nak makan. Atau sembelih unta lah sebab nak makan. Kalaulah tapi sebenarnya Allah tak perintahkan. Dalam mimpi Nabi Ibrahim, dia bukan sembelih kambing. Dalam mimpi Nabi Ibrahim, dia sembelih apa? Anak dia. Dia sembelih anak dia. Dan perintah tu suruh sembelih anak, bukan suruh sembelih kambing. Baik Jadi kalau ni contoh kalaulah sembelih tu adalah untuk makan, untuk apa? Untuk ambil makan dia punya kaki ke apa ke, dia punya untuk makanan, nescaya mestilah perintah tu sembelih. Hendaklah wahai Ibrahim, engkau sembelih kambing. Sebab tujuan dia makan, minum daripada susu ke apa ke, tak kisahlah. Jadi rupanya bukan. Sebab yang disuruh sembelih tu anak. Baik, sekarang ni soalan kedua, adakah sembelihan tu maknanya adalah untuk sembelih anak, untuk pastikan anak tu mati, atau untuk benci anak? Tak. Jawapan dia tak juga. Untuk jawapan dia jawapan dia tak juga. Tak juga. Sebab buktinya Nabi Ismail tak wafat kan? Tak meninggal masa tu lah. Bukan tak wafat sampai sekarang. Tak meninggal masa tu. Tak mati ataupun tak terpotong leher dia pada ketika itu. Seandainya perintah itu memang untuk menamatkan riwayat anak, atau disuruh untuk benci anak, atau dilarang membela anak, nescaya dah meninggal dah Nabi Ismail masa tu. Tapi buktinya tak meninggal pun. Jadi rupanya yang pertama bukan untuk makan daging, untuk apa, bukan. Bukan tu tujuan besar. Yang kedua bukan untuk bunuh anak. Bukan itu tujuannya. Baik. Sekarang untuk berkorban ke? Untuk korbankan sebahagian harta kita, beri kepada orang. Kalau untuk berkorban sebahagian harta kita, begitu saja, Nabi Ibrahim sebelum ada Nabi Ismail, sebelum ada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat suka berkorban. Bukan ibadah korban, sangat suka belanja orang. Dia tu, kalau kita buat ibadah korban seekor kambing, setahun seekor kambing, Nabi Ibrahim tu, ya Allah, bukan kata setahun seekor kambing, setiap kali tetamu datang dihidangkan. Jadi maknanya kalau nak cerita pengorbanan sebahagian harta, Nabi Ibrahim dah buat dah.
Ni yang ketiga, soalan ketiga. Soalan pertama saya, adakah masa sembelihan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail tu tujuan dia adalah untuk makan daging? Jawapan dia tidak. Kalau untuk makan daging, nescaya perintahnya adalah sembelih lembu, sembelih unta. Lebih banyak makan daging. Adakah yang kedua, adakah tujuan dia untuk membunuh anak atau membenci anak atau mengorbankan jiwa anak? Jawapan dia tidak. Bukan disuruh itu sebenarnya. Zahir dia memang anak yang ditundukkan di sembelih. Tapi apakah itu tujuan? Jawapannya tidak. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ismail tidak wafat, tidak meninggal pada ketika itu dan tidak terpotong pun lehernya. Yang ketiga, adakah maksudnya semata-mata untuk mengorbankan sebahagian harta? Jawapannya tidak juga. Tidak juga. Tidak tu buat ni bukan menafikan korban tu. Tapi maksud saya ialah sekiranya semata-mata untuk korbankan harta saja, harta, Nabi Ibrahim adalah orang yang dah berkorban dah. Dah berkorban dah. Semua segala benda dah. Sampai dia menghidang. Ingat tak Nabi Ibrahim bila didatangi oleh beberapa individu datang ke rumah dia. Kemudian dia tengok tetamu datang, dia dah jemput masuk, dia terus pergi ke belakang. Dia sembelih juga lembu. Lembu, anak lembu kecil sikit. Kemudian dia masak cepat-cepat segera. Kemudian dia hidang. Lepas dia hidang, tetamu tu buat apa respon tetamu tu? Tak makan. Semua tak makan. Qala Malaikat. fama khatubukum ayyuhal mursalun. Yang datang tu rupanya malaikat. Dia punya pengorbanan tu, harta dia, kalau cerita berkorban harta lah, tetamu tak sempat dia tanya, siapa awak, dari mana, nak makan apa. Dia tak tanya, apa yang ada semua keluar. Kalau cerita berkorban lah, Nabi Ibrahim dah berkorban dah. Tapi ceritanya apa? Supaya kita ni dalam ibadah korban, masa Nabi Ibrahim dia sembelih tu, antara hikmahnya ialah untuk menyembelih rasa cinta kepada dunia. Kita cinta kepada anak tak salah. Tapi bagi makan anak hari-hari, pakai duit kita. Bagi makan apa, bagi sekolah hari-hari, bagi tuition macam-macam. Berapa banyak duit kita dah habis untuk anak, tiba-tiba datang perintah Allah untuk korbankan sikit harta kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semata-mata lillahi ta'ala, korbankan. Jawapannya yang mana satu yang menduduki carta yang lebih tinggi dalam keutamaan dan kehambaan diri kita kepada Allah. Jadi dia buang. Macam mana anak ni sayang ni. Anak ni dah lama dia doa nak dapat anak. Dah lama dah dia ingin dapat anak. Bila dapat anak, ada rasa cinta kepada anak. Tapi di sebelah mencintai anak tak salah. Tapi mencintai nikmat dunia yang namanya kurniaan Allah yang namanya anak, jangan sampai lebih tinggi daripada mencintai Allah. Jangan sampai lebih tinggi daripada berkorban untuk Allah, lillahi ta'ala, untuk urusan agama. Jadi Nabi Ibrahim tu dia punya ujian punyalah tinggi, punyalah luar biasa. Korbankan perasaan dia, korbankan sayang dia sebab datang perintah Allah. Tapi bila Nabi Ibrahim membenarkan saja perintah itu, dia membenarkan dengan cara letak pisau dan terus potong leher anak dia. Ketika itu Allah dah terima. Baik, soalan saya, binatang korban belum ada lagi masa tu. Ni anak ni. Sembelih saja, tekan aja pisau, Allah dah terima. Qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang merupakan wahyu itu. Baik, dah diterima oleh Allah. Baik, soalannya, yang diterima tu apa? Pisaunya ke? Sembelihannya ke? Kematiannya ke? Jiwa kehambaannya sudah diterima oleh Allah. Jiwa kehambaan sebab Jiwa dia, hati dia tu, niat dia dan kesungguhan nak taat pada perintah Allah, itu yang diterima. Itu yang diterima. Itu yang nak dibunuh dulu tu. Rasa cinta kepada dunia, rasa macam kedekut sangat, takut kalau keluar duit jadi miskin, nanti besok apa, kalau aku bunuh anak aku, siapa lagi nak bagi anak? Kalau anak aku dah tak ada, siapa lagi nak tolong aku? Itu semua rasa tak yakin kepada janji Allah dan rezeki Allah, yang itu yang nak dibuang tu. Lepas dia yakin dengan janji Allah, kalau Allah lah perintah, maka jawapannya inilah yang terbaik dan tak ada pilihan nombor 2, C, D, E, B tak ada. Maka dia terus saja gerak
maka ketika itu dah dibenarkan dan diterima ibadah Nabi Ibrahim, barulah malaikat Jibril bawa seekor kibas mengganti tempat Nabi Ismail, nak menunjukkan bahawa yang nak disuruh sembelih tu bukan semata-mata nak makan daging, bukan semata-mata suruh bunuh anak atau benci anak, tetapi hati kehambaan mendahulukan dan meninggikan perintah Allah. Itu yang nak dapat tu masa ibadah korban ni. Jadi bila kita tengok pada binatang korban tu, kita ambil pengajaran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternakan itu pasti ada yang namanya ibrah. Baik, salah satu daripada ibrah pengajaran yang ada ialah, kita tengok pada ayat 66 itu, Allah Ta'ala berfirman, kami memberimu nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberikan minum kepada kamu. Kami kat sini maksudnya siapa? Kami berikan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikan kamu minum apa-apa yang ada dalam perutnya. Apa-apa yang ada dalam perut binatang ternakan tadi. Sama ada unta, lembu ataupun kambing tadi. Min baini farthin wa damin. Yang mana susu yang bersih, dia keluar di antara kotoran dan juga darah. Daripada bahagian kotoran dengan bahagian darah, keluarlah yang namanya labanan khalisan. Satu susu yang amat bersih. Bayangkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau dia nak perlihatkan tanda-tanda kebesaran dia, di antara kekotoran pada binatang dengan darah binatang, di tengah-tengahnya itu, Allah boleh keluarkan sesuatu susu, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Di celah-celah benda yang kita sebut sebagai najis, di celah-celah benda yang kita sebut sebagai kotor ataupun najis juga, darah kalau dah keluar daripada badan binatang tu, boleh terhasil yang namanya labanan khalisan. Susu yang kita sebut sebagai yang murni, yang bersih. Sa'ighal lisyaribin. Yang mudah dan senang untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Maknanya kalau Allah nak jadikan sesuatu tu bermanfaat, kadang-kadang daripada latar belakang yang tak berapa elok pun, daripada punca yang zahirnya tak berapa sedap untuk dinikmati pun, boleh keluar sesuatu yang bermanfaat. Supaya manusia berfikir betapa banyaknya kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perhati pada binatang. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tengoklah kepada unta bagaimana dia diciptakan. Itu semua namanya kita melihat pengajaran. Sebab tu bila kita tengok binatang korban, kita duduk, kita tengok binatang ni, kita teringat besok titian sirat. Kita tengok binatang ni, tengok, perhatikan. Kita terkenang kalau besok mudah-mudahan yang aku korbankan ni, dia datanglah kepada aku nanti. Sebagaimana sabda Nabi, datang dengan tanduknya, biquruniha, datang dengan kukunya, wa azfariha, dia datang dengan kulitnya, dengan badannya, dia menjadi saksi tentang kita melaksanakan ibadah korban itu. Jadi kita tengok binatang korban ni, teringat, ya Allah, rupanya di antara kekotoran dan najisnya dan di antara darahnya engkau keluarkan susu. Susu tu bahagian antara darah dengan yang namanya najis. Untuk kat situ kita tengok, ya Allah, banyaknya kurnia Allah kepada kita. Itu salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, kemudian kita tengok nikmat yang seterusnya. Ini sangat penting kita berfikir. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Dan daripada thamaratin nakhil, daripada buah-buahan kurma, nakhil. Wal a'nab, dan juga anggur, grapes. Tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kamu mengambil dan menjadikan daripada kurma dan juga anggur tadi itu sebagai, ada yang membuatnya sebagai sakaran, minuman yang memabukkan, ada juga yang membuatnya begitu. Wa rizqan hasana, ada juga yang menjadikan
korma dan anggur itu sebagai rezeki yang baik. Buat minum, buat kismis, jualan. Itu semua, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada korma, pada anggur, la ayatan. Itu benar-benar pasti menjadi satu tanda-tanda. Liqaumin ya'qilun, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nak menggunakan akal fikiran, memikirkan tentang perkara tersebut. Kita tengok pada nikmat Allahu Akbar. Korma ni tengok pada anggur ni. Dia tumbuh daripada tanahnya. Siapa yang berikan hujan ni? Siapa yang tumbuhkan, yang pecahkan biji dia sampai bercambah, sampai dia bertumbuh, sampai dia boleh mengeluarkan hasil. Yang memberikan dia kecukupan pada udaranya, kecukupan pada airnya, kecukupan pada tanahnya. Yang mencukupkan kekuatan batangnya untuk bertumbuh dan menjala. Siapa yang bagi kekuatan kepada dia untuk cukup dia punya kepanasan cuacanya, sejuk cuacanya. Semua tengok. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata asbab sahaja kemahiran manusia yang menanam, teknologi dan sebagainya. Hakikatnya ada ke teknologi yang boleh pecahkan biji-biji itu supaya bercambah, bertunas sendiri? Tak ada. Jawapannya dia buat macam mana pun pendebungaan ke apa ke kaedah dia, nama dia tak kisahlah. Tapi hakikatnya yang menjadikan benda itu berhasil seperti mana ia, dengan kualiti yang pelbagai, dengan yang menjadikan dengan saiz yang berbeza-beza, yang ada sampai boleh buat, boleh tanam anggur yang tak ada biji, yang rangup, yang sedap. Hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tu dia berfikir. Jadi nikmat yang kedua namanya ialah anggur dan juga kurma. Yang pertama tadi binatang ternakan, perhatikan. Dan yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Yang ketiga apa? Hari ini kita ambil 3 perkara. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah dan Tuhanmu telah mengilhamkan. Kepada siapa diilhamkan? Ilan nahli. Ni nama surah ni. Kepada lebah. Apa kelebihan lebah? Lebah ni suka benda yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang elok-elok. Sampai dijadikan perumpamaan dalam bahasa Arab. Orang Arab sebut, jadilah kamu bermata lebah. Orang Melayu pun ada sebut jadilah kamu apa? Bermata lebah. Janganlah kita jadi bermata lalat. Macam itulah lebih kurang. Lebah ni maksudnya apa? Dalam tempat yang begitu banyak keburukan ataupun benda yang tak berapa sedap, tak berapa wangi, tak berapa elok, dia akan cari juga yang namanya bunga-bungaan, manis-manisan. Tempat tu dia cari. Kalau satu orang hamba Allah tu tak berapa elok apa semua, dia akan cari yang mana benda elok yang ada pada orang tersebut. Benda elok. Itu bermata lebah lah kita sebut. Berbeza dengan mata lalat. Bermata lalat ni bukan sebab lalatnya tu, tapi sebab perangainya tu. Iaitu dia nampak satu taman yang sangat cantik, banyak pokok bunga. Dia tak pergi kat bunga-bunga tu, dia tak hinggap, dia tak cari, dia tak kejar, dia tak buru. Tapi dia pergi mana ada seketul tahi bawah pokok. Yang tu dia pergi. Bermata lalat. Orang tu punyalah baik, punyalah elok. Cuma dia ada satu keburukan. Dia ada satu perangai tak elok. Yang tak elok tu jugalah yang dia cari-cari, dia gali-gali, dia sibukkan benda tu. Jadi itu kita sebut bermata apa? Bermata lalat lah. Contohnya macam tu. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan kepada lebah ni. Apa dia? Allah Ta'ala ilhamkan. Sehingga lebah ni kita dapati begitulah dia. Iaitu apa? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Buatlah sarang. Buyuta tu maknanya rumah. Maknanya sarang dia lah. Sarang lebah. Jadikanlah, ambil dan jadikanlah rumah kamu, sarang-sarang kamu dekat mana? Minal jibal. Yang pertama dekat gunung-gunung. Madu lebah ni kalau dekat gunung harga dia sekilo berapa Madu kalau gunung mahal tu harga dia. Dia pergi ke apa?
kadang-kadang dekat apa? Dekat batu-batu, dekat gua-gua, dekat bahagian bukit-bukit tu, ada pula sarang lebah tu menempel dekat gua. Saya tengok dekat YouTube tu. Saya pernah tengok dia, dengan tali dia apa semua, pecahkan masuk dalam bekas, pecahkan masuk dalam bekas. Siap dengan dia punya alat dia lah. Apa asap-asap apa semua, pecahkan masuk. Besar. Daripada Gunung Ganang, Buyuta. Jadi siapa yang ilhamkan dia dapat buat sarang di situ? Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini Allah nak menyatakan bahawa sebenarnya semua tu daripada aku. Dia bermula daripada ayat 66 tadi. Nampak ni? Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum. Kami yang memberi minum kepada kamu. Dia tak sebut lembu tu kan dah beri minuman pada kamu. Allah Ta'ala tak sebut lembu tu kan dah bagi minum kat kamu. Lembu tu kan dah bagi susu kat kamu. Bukan lembu yang bagi susu. Kami, ni nampak ni. Nusqikum. Kami yang memberi minum kepada kamu dari apa yang terdapat pada perut lembu itu. Kami yang keluarkan susu yang sangat murni, jernih, bersih itu di antara tempat kotor dengan tempat darah, kami yang keluarkan. Dan kami yang jadikan dia tu jadi mudah untuk orang yang nak meminumnya. Jadi perah mudah dikeluarkan. Sebenarnya tak semudah itu kalau kita nak keluarkan. Maaf cakap, nak keluarkan tai binatang, tak mudah-mudah kita nak perah, tiba-tiba keluar tai, keluar kencing binatang. Tak mudah-mudah. Tak mudah-mudah juga kita perah pada anggota binatang tersebut, darah keluar. Tapi Allah jadikan yang mudah untuk dikeluarkan tu susu. Siapa jadikan tu? Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita tu bersyukur. Tu semua tu kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga daripada pokok kurma dan juga anggur. Kamu jadikan bahan yang memabukkan pun ada. Ada juga yang kamu jadikan rizqan hasanah, rezeki yang baik. Itu semua daripada kami juga. Kami yang jadikan benda tu boleh dibuat itu. Itu semua jadi tanda-tanda kebesaran bagi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang liqaumi ya'qilun yang nak menggunakan akal fikiran dia. Dan sekarang pula disebutkan tentang lebah. Kami yang ilhamkan lebah tu buat sarang dekat jibal. Wa minasyajari, dekat pokok. Ada lebah sarang lebah kat pokok. Wa mimma ya'rishun. Dan kami juga ilhamkan pada lebah buat sarang di tempat-tempat yang mereka membuat binaan. Dekat rumah-rumah, dekat binaan-binaan, dekat bangunan-bangunan, tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Dah Allah ilhamkan kepada lebah, dia buat di situ. Dia siaplah dengan ratu dia, dengan jantan dia, dengan betina dia. Semua berhimpun kepada ratu dia. Itulah yang disediakan. Thumma, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada lebah itu. Kuli, makanlah kamu min kulli thamarat. Allah perintahkan kepada lebah tadi itu, makanlah daripada segala jenis buah-buahan. Fasluki, maka jalanlah kamu. Jalanlah kamu subula rabbiki dhulula. Maka jalanlah kamu, turutilah jalan yang telah Tuhanmu mempermudahkan kamu untuk berjalan dengan jalan tersebut. Apa yang Allah dah tetapkan, cara nak buat sarang dia, nak besarkan macam mana, nak dengan ratu macam mana, berapa lama kat situ, berapa kekuatan, semuanya dah disiapkan oleh Allah. Kemudian setelah dia dah buat sarang dia dah makin besar, dia dah makan semua daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan, yakhruju min butuniha, akan keluar daripada perutnya nanti itu, daripada perut lebah tadi itu, syarabun, Allah keluarkan yang namanya minuman. Sesuatu yang boleh diminum. Mukhtalifun alwanuhu, yang berbeza-beza warnanya. Lebah kelulut lain dia punya madu, warna madunya. Lebah lagi apa? Madu tualang. Madu kelulut, madu tualang. Lagi madu apa? Madu orang nanti. Madu orang tak masuk dalam senarai kita ni. Kita cerita Madu tiga. lebah. Madu tiga lain. Madu tiga. Ini cerita. Cerita dia berbeza-beza warna dia. Yang macam mana pun berbeza dia, dalamnya fihi, di dalamnya syifa'ul linnas. Ada syifa, penawar.
Bila kena pada kadarnya, bila sesuai pada pengambilannya, bila tepat pada jenis lebahnya, bila bagus pada sukatannya, bila elok pada waktunya, kadarnya, sukatannya, masanya, caranya, puncanya, sumbernya, insya-Allah dia akan jadi syifa, penawar. Cuma bukanlah bermakna semua keadaan tanpa aturan boleh jadi penawar. Madu memang penawar, syifa. Tapi kalau satu hari awak makan 2 lori, dia tak jadi syifa. Bukan salah madu, salah orang yang makan. Jadi syifa pada urusan itu. Ada syifa, ada penawar. Semua itu apa? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatan. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang, bagi kaum yang mahu berfikir. Dekat sini dia sebut bagi orang yang mahu berakal, berfikir. Di bawah ni disebut lagi sekali liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang berfikir. Kita kena fikir 3 nikmat besar ni ya. 3 nikmat besar. Binatang ternakan nikmatnya besar. Kita dapat susu dia, dapat daging dia, dapat macam-macam. Yang namanya buah-buahan, terutamanya kurma dan juga anggur, kita dapat banyak manfaat. Air anggur, makanan, kismis, dikeringkan, macam-macam. Pada masa yang sama juga madu, Allah sediakan syifa. Semuanya adalah nikmat kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada semua, syukurlah dengan nikmat yang Allah beri. Tahun depan kita laksanakan ibadah korban dengan lebih perkasa lagi. Mudah-mudahan tahun depan semua jemaah Gema Nur Iman kita tempah 1 kandang lembu terus. Kita datang kat kandang lembu tu tanya, dia ada berapa ratus ekor dalam ni? Dia kata kami tak banyak, kami ada 250 ekor. Kita kata, baik, kami bawa semua nama jemaah Gema Nur Iman, seorang 1 ekor. Jangan lembu lah Ustaz. Habis apa? Monyet. Monyet tak boleh. Ambil kambing. Okey, kambing. Kita pergi kandang kambing, dia tempat dia ada 10 kandang. 1 kandang jumlah dia 300 ekor. Baik, kita ambil 1 kandang 300 ekor, nama dia kandang Gema Nur Iman. Dan cakap dia tahun depan, kambing-kambing yang dah nak hampir setahun tu, kumpul, tahun depan kami datang lagi, kami nak bawa lagi 300 nama 1 kandang tu hanya untuk Gema Nur Iman saja. Mudah-mudahan insya-Allah murah rezeki. Jazakumullah khairal jaza. Sekian dahulu, insya-Allah kita bertemu lagi dalam sambungan dia di bawah, cerita tentang diri kita. Wallahu khalaqakum. Allah yang mencipta kamu. Kita tengok nanti tentang nyanyuk, kita tengok tentang umur, kita tengok tentang tua, kita tengok tentang muda. Mudah-mudahan manfaat. Sekian dahulu, saya kembalikan dan serahkan semula kepada pengacara majlis. Jazakumullah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, amin. Boleh tanya soalan? Ada nak tanya soalan dulu. Okey. Soalan, okey Ustaz. Boleh ke sikit Ustaz? aja. Satu soalan mungkin. Okey. Okey Ustaz, buah-buahan yang lain bagaimana? Kenapa Allah sebut Buah-buahan yang lain? hanya anggur dengan kurma? Anggur dengan Kurma kurma sahaja dalam biasanya, Quran, tapi buah-buahan yang lain Ustaz macam mana? buah-buahan yang lain ada disebut dalam ayat yang lain seperti buah zaitun, seperti buah rumman dan buah-buahan yang lain. Dan ada pada ayat yang lain disebut lebih umum, iaitu segala buah-buahan. Hanya saja buah-buahan tertentu itu lebih dekat dengan masyarakat yang ketika mana ayat Quran diturunkan, maka buah itu yang lebih disebutkan. Satu, kerana besarnya manfaatnya. Yang kedua, kerana dekatnya dia kepada masyarakat. Tapi dalam ayat yang lain ada disebut pisang, ada disebut macam tadilah buah delima, ada disebut buah zaitun, dan ada juga disebut buah-buahan yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kita tutup kuliah kita untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah. Amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elhin Aminin Muhammad Salih yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan sebab kita berada pada pagi ini dengan bacaan kalamullah dan doa, mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit, Allah mudahkan urusan, diberi syifa yang sempurna. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi barakah. Kita ambil ibrah pengajaran daripada disampaikan. Moga kita terus taat perintah Allah, yakin dengan janji Allah,
meninggikan perintah Allah dan melihat kurniaan dan nikmat Allah yang tidak terhingga dan terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dimanapun kita berada pada pagi ini. Untuk kuliah seterusnya pada pukul 8.15 minit lagi, 8.15 minit pagi kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari, iaitu dengan membincangkan daripada buku biografi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi yang ada kesempatan ada masa terluang, sila bersama lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk kita bersama untuk kuliah duha. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan terus menutup kuliah dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.